wanita ni psycho, okey, dan mental, dan juga sakit jiwa. Kejadian ni berlaku apabila ibunya pulang daripada tempat kerja dan dia terus pergi ke bilik mandi. Tiba lepas 2 jam, dan lepas 2 jam dia orang cuba cek dia punya tempat bilik mandi dan macam-macam dia buat dekat situ. Lepas dia dah betulkan, dia dah bersihkan, dia nak macam tak tahu apa yang terjadi sebelum ni. Dia cuba nak bohong pada doktor pusat pemulihan, mengesahkan bahawa dia tak akan mengancam pada sesiapa dan juga diri sendiri. Oh, yo guys, jumpa lagi Psycho Boy ini dalam Psycho Diary. Hello guys, apa khabar semua? Okey, hari ini kita nak bincang satu kisah yang memang sepadan dengan tajuk kita, Psycho Diary. Wanita ni psycho, okey, dan mental, dan juga sakit jiwa. Okey, Isabella Guzman, atau dalam bahasa kita yang kita orang kata Isabella Guzman, atau nama sebenarnya dia Isabella Yunmi Guzman, yang sekarang ni dia berusia 26 tahun, telah membunuh dan menikam ibu kandungnya sebanyak 151 kali pada bahagian muka dan lehernya ketika dia berusia 19 tahun. Yang ketika dia berusia 19 tahun ni, pada 28 Ogos 2013, lebih kurang pukul 9.30 di Amerika Syarikat. Kisah Isabella ni memang hangat, dan baru-baru ni memang dekat social media semuanya dia menyebut tentang Isabella. Okey, Isabella ni dilahir 1995. Dan dia ni sekolah macam kita, macam sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dia mengambil sampai di ijazah. Dan kejadian ni berlaku apabila ibunya pulang daripada tempat kerja dan dia terus pergi ke bilik mandi. Dan yang si Isabella ni membunuh dan menikam ibunya di dalam bilik mandi. Okey, apabila suami kedua, nama dia Rayhan, terdengar bunyi memukul, menjerit oleh ni yang isterinya, namanya Yun Mei Ho, yang berusia 47 tahun ni. Lalu Rayhan ni nak pergi ke tempat bilik mandi ni untuk lihat apa yang akan jadi, apa yang terjadi kan. So bila dia terlihat darah mengalir daripada bilik mandi, terus dia menghubungi pihak polis. Pihak polis tempatan tu tiba lepas 2 jam. Dan lepas 2 jam dia orang cuba cek dia punya tempat bilik mandi dekat mana, di mana mayat ibu kandung Isabella terjumpa. Dan polis mengesahkan beliau yang ibu kandung Isabella ni meninggal dunia tempat kejadian lebih kurang pukul 10.38 waktu tempatan. Yang menarik dekat sini ialah Isabella yang si pembunuh ni melarikan diri daripada rumah dan pergi ke pasar mini yang berdekatan. Dia berbohong pada pemilik pasar mini bahawa dia dicuba dirogol oleh ayah tiri, dan dekat situ dia cuba nak membetulkan dia punya pakaian, bersihkan dia punya kesan darah, semua dia nak buat, cuci rambut, dia nak menukar pakaian, macam-macam dia buat dekat situ. Lepas dia dah betulkan, dia dah bersihkan, dia nak macam
macam kita tahu apa yang terjadi sebelum ni. Dia cuba nak bohong pada pemilih Pasar Mini tersebut, dan juga ini yang si Nabila ni bagi tahu pada pemilih Pasar Mini supaya dia tak melaporkan perkara ni kepada siapa, dan juga pihak polis. Lepas tu dia hilang diri. Pihak polis yang dihubungi oleh Ryan, iaitu ayah tiri pada si pembunuh ni, dapat mengesan dan menangkap si Isabella ni lepas 16 jam lepas 16 jam lepas pembunuhan ini. Okey guys, satu lagi cerita atau orang kata twist yang menarik dalam kisah ini, kisah yang hangat yang sedang dibincang dalam melunar dalam sosial media ni. Satu lagi kisahnya, baru-baru ni dia menghadapi ke mahkamah untuk hukuman. Sebenarnya apabila kes dia ni dalam perbincangan atau bicara oleh hakim tempatan, hakim memutuskan si pembunuh ini dibebas daripada penjara dan juga bebas daripada hukuman berat, dan hakim juga mengatakan dia ini tidak bersalah. Anda tahu tak kenapa? Tengok macam mana perkara ini berlaku. Dia membunuh ibu kandung sendiri sebanyak 151 kali pada muka dan leher. Lepas tu dia melarikan diri ke Pasar Mini untuk membetulkan pakaian, mencuci rambut, menghilangkan kesan darah, semua benda. Lepas dia menghilangkan diri, pandai-pandai menghilangkan diri. Lepas polis pihak berkuasa ni menangkap si pembunuh yang Isabella ni lepas 16 jam. Apabila baru-baru ni ni yang perbincangan bicara kes si pembunuh ni, hakim memutuskan bahawa dia tidak bersalah. Satu, kedua tu dia tak akan dihukum penjara. Satu-satunya sebab doktor mengesahkan bahawa dia ini sakit mental. Dia mempunyai penyakit mental yang serius disebabkan dia membunuh sewaktu Nabila ni mengalami gangguan mental. Hakim memutuskan dia tidak bersalah. Dia tak akan menjalani hukuman berat, lalu akan menghantar ke pusat pemulihan mental. Hakim juga mengatakan bahawa si Nabila ni akan menjalani hukuman atau akan menjalani rawatan di hospital tersebut seumur hidup, atau selagi doktor kerajaan atau doktor pusat pemulihan mengesahkan bahawa dia tak akan mengancam pada sesiapa dan juga diri sendirinya. Kisah latar belakang si pembunuh Nabila yang memang hot, memang hangat baru-baru ni, beberapa hari ni, 3 hari 4 hari ni. Sebenarnya kenapa dia hot atau hangat di social media? Satu sebabnya, dia sebenarnya orang-orang ramai di Amerika Syarikat menganggap hakim akan menghukum dia atau digantung seumur hidup atau menghukum dia lebih berat lagi, tapi hakim memutuskan bahawa dia tidak bersalah, tidak akan menjalani hukuman, apa-apa hukuman. Sebaliknya, dia perlu menjalani rawatan di pusat pemulihan mental seumur hidup. Atau kalau doktor di situ itu mengasahkan dia tak menjadi ancaman kepada orang ramai atau diri sendiri, dia akan dibebaskan. So, kes ni memang macam orang kata pelik.
yang seorang psiko membunuh ibu dan menikam sebanyak 151 kali pada muka dan leher, tapi dinyatakan tak bersalah. So itulah dia punya hakikatnya. Okey guys, jumpa lagi dengan cerita yang lebih menarik lagi.